Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Akak. Kisah sebuah tapak perkemahan yang dikatakan berhantu terletak di jalan tikus. Pada kali ini Akak ingin menceritakan berkenaan dengan sebuah cerita yang terjadi di negeri Sabah yang terletak di Tawau dalam perkampungan Jalan Tiku. Okay, di Jalan Tiku ni terdapat sebuah tapak perkemahan lama atau lebih dikenali sebagai tapak perkemahan untuk Persatuan Pengakap. Okey. Nak dijadikan cerita, kisah ni terjadi pada tahun 2004, terjadi kepada sekumpulan pelajar remaja yang menyertai perkemahan pengangkat tersebut. Untuk pengetahuan korang, perkemahan ni dianjurkan oleh sebuah NGO luar mengambil pelajar-pelajar sekolah menengah untuk menyertai aktiviti yang dianjurkan oleh mereka. Okey, aktiviti ni untuk jati diri pelajar-pelajar yang mereka ambil daripada setiap sekolah-sekolah yang terpilih. Kisah mistik ini berlaku semasa mereka menjejakkan kaki kali pertama ataupun hari pertama di Jalan Tiku tersebut. Okey, di Jalan Tiku ni terdapat sebuah laluan jambatan yang diperbuat separuhnya daripada kayu. Setibanya grup yang sampai dekat situ, grup last yang sampai di situ, mereka tak dapat melalui jambatan tersebut kerana tiba-tiba sahaja jambatan tersebut runtuh, separuh daripadanya runtuh. Dan juga NGO yang menganjurkan aktiviti tersebut mengarahkan pelajar-pelajar yang trip last ni untuk berjalan kaki melintasi jambatan kecil yang berada di tepi jambatan besar tersebut. Sekumpulan pelajar ni pun diarahkan untuk berjalan kaki ke tapak perkemahan tersebut kerana jarak daripada jambatan yang runtuh ni ke tapak perkemahan tu hanya 15 minit untuk berjalan kaki. Setibanya mereka di kawasan tapak perkemahan tersebut, mereka diarahkan untuk mendirikan kemah masing-masing, dan selepas daripada mendirikan kemah masing-masing, mereka diberikan setiap grup dan juga ketua. Tibalah solat asar, dan semasa nak solat asar tu masing-masing pergi ambil uduk, dan ada beberapa pelajar perempuan yang tidak dapat solat dan pergi ke toilet di tapak perkemahan tersebut. Okey, salah seorang pelajar dekat situ, mereka mendapat gangguan daripada tandas sebelah. Semasa pelajar tersebut menggunakan toilet yang berada di situ, dia mendengar suara simbahan air daripada tandas sebelah yang telah dia gunakan. Tetapi dia mendiamkan diri. Setelah tu dia keluar daripada tandas tersebut, dia bertanyakan kepada salah seorang kawan dia yang berada di situ dengan nada ketakutan dan bertanyakan siapa yang berada di tandas sebelah yang saya gunakan tadi. Dan salah seorang daripada kawan dia yang ada di situ menjawab, tidak ada orang masuk dalam tandas tersebut selain daripada awak. Lepas tu dia terkejut dan dia kata dia mendengar suara air simbahan di sebelah tandas yang dia gunakan. Masing-masing terkejut dan melihat antara satu sama lain. Itu hint yang kedua mereka dapat semasa menjejakkan kaki di tapak perkemahan tersebut. Hint yang pertama tadi adalah jambatan yang tiba-tiba runtuh. Kiranya mungkin dia dah bagi salam kepada mereka. Usai solat asar, mereka pun menjalankan aktiviti-aktiviti perkemahan seperti biasa. Sehinggalah dekat dengan waktu maghrib, mereka diarahkan untuk membersihkan diri. Dan masa tu grup pelajar perempuan tidak dapat mandi di bilik mandi yang telah disediakan disebabkan bilik mandi tersebut atap dia dah tercabut mungkin disebabkan ribut, dan juga bilik mandi dia pun dah rosak. Kebetulan air dekat situ pun telah dipotong. Okey, nak dijadikan cerita, mereka mengambil keputusan dan diarahkan untuk mandi apabila hari agak gelap. Sehinggalah hari telah gelap dan semua grup-grup pelajar perempuan ni pun pergilah ke sungai, dan di tapak perkemahan tersebut ada sungai yang memang dekat sangat dengan tapak perkemahan tersebut. Mereka mandi dekat sungai, dan apa yang terjadi masa tu, pelajar yang tidak boleh solat tersebut pun turut mandi dekat tempat yang sama, dan salah seorang daripada pelajar yang berada di situ, pelajar perempuan yang berada di situ, mata dia hijab terbuka. So dia ada berpesan kepada kawan yang tak boleh solat ni, kalau boleh
benda tu basuh bersih-bersih, jangan buang merata. Tetapi ada salah seorang daripada pelajar perempuan di situ, dia memperlekehkan pesanan kawan tersebut. Pada masa yang sama juga ada salah seorang kawan daripada mereka main lampu picit yang dia tengah pegang. Dia suluh di setiap sudut yang berada dekat sungai tersebut, termasuklah air yang mengalir di sungai tersebut. Okey, kawan dia yang boleh nampak benda ni, dia tegur, kalau boleh suluh tu suluh tempat yang mani ni je, jangan suluh tempat lain. Mungkin dia berpesan, mungkin dia dah nampak kot sesuatu kat situ. Tapi kawan ni cakap, alah kau ni penakut sangat lah. Lepas tu kawan ni cakap, tak, aku pesan je kalau boleh suluh tempat kami mandi sebab kami tengah mandi sekarang ni. Lepas tu dia ni pun dia suluh je. Lepas tu budak ni yang boleh nampak ni, dia cakap, aku dia cakap kan jangan suluh. Nak tahu tak apa yang dia nampak masa tu? Dia nampak seorang perempuan tengah duduk, rambut panjang dekat atas batu besar, baju berwarna putih tanpa kaki. Okey. Lepas tu dia panggil kawan yang rapat dengan dia tu untuk tarik tangan dia untuk naik ke tebing sungai. Lepas tu kawan yang seorang ni tegur, cepatnya kau mandi. Dia cakap, tak apa, aku dah siap mandi. Sebab apa? Sebab dia nampak benda tu. Korang pun cepat-cepat mandi. Lepas tu jangan buang apa yang dia nampak. Masa kawan dia buang benda tu, benda yang dia nampak tu, perempuan yang rambut panjang dia nampak tu tengah sambut benda tu dan hirup darah yang ada pada itulah tuala wanita tersebut. Okey, masa dia nak naik tu, masa dia berpaut tangan dengan kawan yang dia minta tolong ni, kaki dia seakan kena simen dekat batu tebing tu. Batu kat tebing sungai tu. Memang dia tak boleh naik ke atas. Lepas tu dia cakap, kenapa aku tak boleh naik ni? Lepas tu yang kawan yang tengah tarik ni pun dia rasa berat, tak dapat nak tarik kawan ni. Lepas tu tiba-tiba kawan yang masih berada dekat air ni, yang buang tuala wanita merata ni, dia pun dah menjerit macam orang gila. Lepas dia menjerit tu dia mengilai kuat-kuat. Lepas tu semua kat situ keadaan dah jadi kucar kacir. Ketua perempuan yang menganjurkan perkemahan pengakap ni mendengar jeritan tersebut. Lepas tu dia lari ke arah mereka dan bertanya apa yang berlaku. Lepas tu dia nampak budak yang kat sungai tu dah siap nak merangkak. Lepas tu dia jerit coach lelaki untuk datang ke sungai tu. Lepas tu kiranya ada 3 coach lelaki yang berada dekat situ dan 2 orang coach ni yang datang untuk ambil budak-budak yang tengah mandi kat sungai tu. Lepas tu coach tu pun terkejut, tergamam melihat keadaan tersebut. Lepas tu dia bawa naik budak yang tengah istria ni, dan salah seorang abang yang ada dekat situ tu, coach tu dia pandai ruqyah. Lepas tu dia ruqyah pelajar perempuan yang terkena histeria ni. Lepas tu keadaan pun menjadi perlahan-lahan jadi okey dan budak tu pun senyap sampailah saya difahamkan hari ketiga sebab mungkin dia terkena benda tu kan. Okey, itu adalah hint yang ketiga mereka kena dekat situ sebab benda ni terjadi kepada pelajar yang sama tau. Pada hari kedua mereka kat situ, mereka melakukan aktiviti seperti biasa dan tak dapat apa-apa sebarang gangguan. Pada sebelah malam pun gangguan tu kurang. Nak dijadikan pengakhiran cerita ni, pada malam terakhir mereka kat situ, malam ketiga, setiap perkemahan ni akan melakukan persembahan-persembahan selepas mereka melakukan aktiviti jati diri. Grup yang sama juga mereka diarahkan untuk membuat persembahan pentomin dan juga pada masa yang sama juga mereka telah dipesan untuk jangan melakukan aksi-aksi ataupun lakonan yang melibatkan benda-benda sensitif. Maksudnya macam lakonan hantu ke. Tetapi kumpulan pelajar ni dia sangat degil tau. Dia lakonkan juga watak-watak seram ni. Lepas tu watak seram yang mereka lakonkan ni, yang pernah terjadi tragedi tu saya difahamkan di tempat yang sama, di tapak perkemahan tu. Maksudnya mereka melakukan semula kisah yang pernah terjadi di tapak perkemahan tersebut. Okey, semasa mereka membuat persembahan pentomen, lelaki yang memainkan watak tersebut, dia memanggil ataupun dia menyeru nama perempuan yang terbunuh di tapak tersebut. Okey, apabila dia menyuruh 3 kali dia seru nama tersebut, tiba-tiba
dia merangkak seperti harimau. Dia dah ibarat berkaki empat, okey. Dekat tu, ingatkan diorang masih dalam sesi lakonan, tapi sebenarnya benda ni dah betul-betul terjadi. Benda tu dah merasuki tubuh pelajar lelaki tersebut dan mata budak lelaki tersebut bertukar menjadi hijau. Bayangkanlah kita ni orang Asia, kecuali lah guna contact lens barulah mata kita ni boleh jadi warna hijau. Tapi tu memang mata dia automatically menjadi warna hijau. Yang warna seakan-akan hitam ni tadi menjadi warna hijau. Lepas tu bunyi dia seakan bunyi harimau. Dan perempuan yang memegang watak yang wanita dia seru ni pun tumbang dan dia tengah merangkak seperti hantu Thailand yang biasa-biasa kita tengok tu. Dia merangkak dan dia bertanya apa tahu, dia suara yang keluar daripada mulut budak perempuan tersebut, dia bertanyakan, siapa yang seru aku? Siapa yang seru nama aku? Aku datang. Datanglah kepadaku. Dia sebut macam tu tahu. Tapi dengan suara yang garau, suara yang menakutkan. Tetapi juri-juri yang ada dekat situ, diorang ingat tu masih dalam sesi persembahan. Tapi sebenarnya benda tu adalah benda yang betul-betul dah terjadi. Masing-masing dah kena rasuk. Mereka perasan benda tu dah betul-betul kena rasuk. Salah seorang daripada juri yang kat situ dengar suara tu dah menjadi pelik. Lepas tu dengan segera diorang naik ke atas pentas tu, tangkap kedua-dua yang kena rasuk ni, azan tapi tak jalan. Lepas tu tiba-tiba apa yang berlaku, tempat tu black out, gelap segelap-gelapnya. Dan tak lama lepas tu angin kuat dan tiba-tiba pula hujan yang lebat sangat-sangat diiringi dengan ribut petir time tu. Lepas tu memang pelajar-pelajar yang menyertai aktiviti-aktiviti perkemahan tu pun dah kucar kacir dalam keadaan ketakutan, masing-masing tak tahu nak buat apa. Lepas tu pelajar yang boleh nampak tu memang dia nampak, dia menyaksikan benda yang ada pada budak lelaki tu dan benda yang ada pada budak perempuan tu. Yang ada pada budak perempuan tu dia nampak perempuan yang dia nampak dekat sungai tu, yang perempuan rambut panjang tu. Okey, dia nampak. Lepas tu yang ada pada lelaki ni, dia nampak seorang lelaki tua yang memang kata orang tua renta. Memang time tu memang dia kata memang keadaan yang sangat menakutkan time tu. Lepas tu apa yang berlaku, masing-masing pelajar yang muslim ni diorang diarahkan untuk baca apa-apa juga surah. Tapi benda ni tak jalan. Kedua-dua pelajar yang kena rasuk ni masih dalam keadaan yang kena rasuk. Lepas tu coach yang abang yang pandai ruqyah ni, diorang kata pun cuba sedaya upaya untuk untuk ruqyah kedua-duanya, tapi tak jalan. Lepas tu apa yang terjadi lepas tu, abang tu cuba azan. Dia azan sekuat yang mungkin. Lepas tu kedua-dua pelajar yang kena rasuk ni pun beransur pulih. Dan lepas tu dalam 15 minit kemudian lampu pun dah ada. Hujan pun mulai dah perlahan. Lepas tu tapi angin masih still kuat dan juga masih ada petir dan kilat tu. Lepas tu diorang diarahkan untuk berkumpul di dalam satu grup ni, jangan berpecah, dan mereka pun kena tegur oleh coach yang ada kat situ lah. Lepas tu apa yang berlaku, diorang tidur seperti biasa. Esoknya tu diorang kemas barang terus balik daripada tempat tu. Dan semasa diorang nak on the way nak balik tu, ada pakcik yang ada dekat situ, pakcik yang tinggal kat kampung tu lah, kampung Jalan Tiku tu, berpesan. Dia cakap, macam mana keadaan semalam? Dia cakap gitu. Sebab pakcik tu dia macam boleh tahu apa yang berlaku dekat situ. Sebab dia cakap dia dengar suara orang meronta-ronta sebab rumah dia tak jauh tau daripada tapak perkemahan tu. Itulah apa yang saya diceritakan daripada pengalaman pelajar yang pernah mengikuti aktiviti perkemahan tersebut. Saya harap cerita ni boleh sampai kat korang dan anda semua boleh fahami. Jika korang suka dengan video ni, jangan lupa like, komen dan juga jangan lupa tekan butang subscribe. Okey, Assalamualaikum dan terima kasih.